Bila kita baca dalam ayat Al-Quran, Allah menyebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang diterima oleh kita adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disyarah oleh Ustaz Habib Ali sejak sekian lama dan para asatizah semua, kita mungkin di dunia ini membilang ataupun mengira nikmat itu ialah apa yang kita makan, makanan yang enak, tempat tinggal yang selesa seperti disebut oleh hadis, kenderaan yang baik dan sebagainya. Begitu juga dengan nikmat yang lain, mungkin kerana kita banyak wang, mempunyai isteri yang baik, soleh dan sebagainya. Tetapi nikmat yang paling besar yang disebut ialah Islam itu sendiri. Tetapi malangnya sebahagian daripada umat Islam melihat Islam itu sebagai sesuatu yang membebankan. Menghayati Islam itu sebenarnya satu yang menyeronokkan, satu yang boleh memberi kenikmatan kepada kita. Apabila Allah sebut Islam itu sebagai nikmat yang Allah sempurnakan, maka kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat itu diberikan. Siapakah yang manusia yang paling memainkan peranan utama bagi memastikan nikmat itu sampai kepada pengetahuan kita dan menjadi amalan kita? Tak lain dan tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita diminta untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, kerana baginda telah pun melaksanakan tugas yang begitu cemerlang. Cuba bayangkan kita berada di masjid ini di Kuala Lumpur, cuba bayangkan tempat ini 1000 tahun yang lalu. Apa yang ada di sini 1000 tahun yang lalu, sehinggalah Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi utusan Allah untuk menyampaikan ilmu dan memastikan nikmat Islam itu sampai kepada kita, sampai ke sini. Jadi sebab itulah dalam kesempatan yang sedikit ini sebenarnya Ustaz, saya sebenarnya mau hadir sebagai tetamu sahaja pada malam ini. Tetapi sedikit ruang yang saya ada ini, sama-sama kita muhasabah. Saya nak sebut bahawasanya manusia yang sempurna itu disebut sebagai insan kamil. Kesempurnaan manusia itu, kalau saya baca dalam kitab Usuluddin yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia ada dua aspek. Satu ialah minal quwwatin nazariyah, dari segi pengetahuan, dari segi kognitif, dari segi pemikiran. Dari segi nazarinya, theoretical, ialah manusia itu akan sempurna bila dia mencapai ma'rifatullah. Itu disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebanyak mana ilmu yang kita tahu, kita faham, kita belajar, kita menjadi pakar dalam bidang itu, kalau kita ilmu itu tidak boleh membawa kita kepada ma'rifatullah, kita tak akan sempurna dari segi kognitif. Dari segi ilmu, sebijak mana manusia, sehebat mana dia menjadi pakar dalam sesuatu bidang pengkhususan, kalau ma'rifatullah, tak kenal Allah, tak kenal dalil-dalil wujudnya Allah, sifat-sifat Allah, tidak memahami nama-nama Allah dan menghayati nilai-nilai yang terpantur daripada nama-nama Allah tersebut, maka dia ada sesuatu kekurangan dari segi kognitif. Itu yang pertama. Jadi ini adalah tugas kita untuk belajar dengan para alim ulama, dengan guru-guru yang mursyid, khususnya ilmu tentang akidah Islam, dan juga ilmu-ilmu yang boleh menyempurnakan kefahaman kita dalam agama.
Ada orang sebut sebagai world view ataupun orang sebut sebagai epistemologi. Ya, sumber ilmu yang boleh membekalkan maklumat yang tepat. Sebab Allah adalah Tuhan yang menjadikan manusia, yang mencipta alam ini, yang menentukan aturan, peraturan, qawanin, wasunan, kaedah, peraturan bagi alam ini. Jadi untuk membolehkan manusia hidup atas dunia ini, sebab Allah mencipta manusia, Allah mencipta alam, maka manusia perlu memahami ilmu tentang Allah, ilmu tentang alam. Dan ilmu yang paling besar ialah ilmu tentang Allah. Kalau kita pakar berkaitan dengan bidang fizik ataupun geologi ataupun komputer dan sebagainya, semua ini tentang makhluk Allah. Tentang batu-batuan, ada orang yang daripada peringkat bawah belajar sampai jadi profesor dalam bidang geologi misalnya. Dia kaji mengenai batu, dia tahu umur batu tu berapa, jenis ni, fosilnya. Ada yang dia tengok, pakar ni dia tengok batu, dia tahu tahun berapa batu tu. Kita kalau kita tengok, kita tak nampak, kita tak tahu. Tapi batu tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ilmu tentang makhluk lebih mulia berbanding dengan ilmu tentang Khalik, iaitu pencipta bagi batu tersebut? Sebab itulah kefahaman tentang Allah itu secara nazari, secara akli, Allah boleh menyempurnakan manusia. Kemudian ma'rifatullah itu juga boleh dicapai dengan cara muqarabah, muraqabah, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita kenal Ustaz Habib Ali ini, daripada orang tulis tentang biodata dia, kita baca buku dia daripada bila dia lahir dan sebagainya, mungkin kita tahu, tapi isteri dia lebih mengenali dia sebab dia sentiasa bermuamalah, berada, hidup sekali dengan dia dan sebagainya. Sama juga ilmu yang kita capai dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dicapai oleh para alim ulama. Yang kedua ialah itu menyebabkan itu membolehkan manusia sempurna dari segi kognitif, dari segi nazari, dari segi teoretikal. Yang kedua ialah dari sudut amali, al-quwwah al-amaliyah. Amali ini manusia boleh sempurna bila wujud pada diri manusia itu ialah ta'atullah, bila dia menjadi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kombinasi di antara ma'rifatullah dengan ta'atullah. Ketaatan kepada Allah itu adalah terhasil bila dia mencapai ma'rifatullah. Dan di antara dua proses itu, bagaimana seorang yang tahu dia boleh mengamalkan apa yang dia tahu, itu satu proses dipanggil tazkiyah ataupun tarbiyah an-nufus, pendidikan kejiwaan. Ada orang tahu tentang ilmu tapi dia tak boleh mengamalkan ilmu tersebut. Maka inilah yang dimainkan oleh para alim ulama, khususnya para ulama tasawuf, bagaimana proses untuk menyucikan jiwa. Mungkin kalau kita tengok dalam kehidupan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu cukup menarik kalau kita baca dalam buku dia, autobiografi dia, khususnya kitab Al-Munqiz min Ad-Dalal. Bagaimana Imam Al-Ghazali telah mencapai satu tahap, dia menjadi seorang ahli yang besar, sehingga diceritakan kuliah yang disampaikan dihadiri oleh ratusan para alim ulama, ulama fiqh, ulama nahwu, menjadi murid baru. Sehingga Imam Ghazali terasa seolah-olah dia mengajar dan sebagainya, seolah-olah dia rasa ada tujuan yang lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia dipuji oleh orang, lalu dia letak jawatan, dia beruzlah untuk satu tempoh yang lama.
Sehinggalah dia menghasilkan ketika itu kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, antaranya kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illah Al-Husna. Saya baca buku ini. Bagaimana dia menghuraikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita sebut tentang Al-Quddus. Imam Ghazali menghuraikan cukup menarik. Al-Quddus, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada segala kekurangan dan sebagainya. Al-Quddus dihuraikan daripada dua aspek. Satu ialah manusia nak menghayati nilai Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, Maha Bersih. Ini manusia kena bersihkan ilmu dia daripada ilmu-ilmu khurafat, ilmu-ilmu yang syak. Manusia kena berpegang pada ilmu yang benar, ilmu yang yakin, ilmu yang berdasarkan sumber yang benar. Hari ini kita tengok bagaimana orang percaya kepada maklumat-maklumat yang palsu yang tak boleh dipertahankan kesahihan dan kebenarannya. Ketika dia menghuraikan Al-Quddus, yang pertama ialah Imam Ghazali menekankan dari segi ilmu, dari segi knowledge, kita kena bersihkan ilmu-ilmu yang tidak benar. Kemudian Al-Quddus juga dilihat aspek amali, manusia kena membersihkan daripada ar-razail, daripada akhlak-akhlak yang hina, sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri manusia. So proses takdisul aql minal wahmiyat, daripada perkara waham, wa taqdis an-nafs, wa taqdis al-akhlaq, wa taqdis an-nafs minar razail, minal muhlikat, membersihkan akhlak dia daripada akhlak yang buruk. So kombinasi bila bersih di dalam akal dan bersih dari segi sahsiah, manusia akan menjadi manusia yang sempurna. Inilah manusia yang boleh menjadi pembina negara dan juga tamadun. Dan inilah generasi yang dapat dilahirkan oleh para sahabat. Hari ini pemimpin kita bercakap tentang Malaysia Madani, satu konsep yang untuk melahirkan manusia yang bertamadun. Maka entiti yang ada dalam masyarakat, setiap unit yang ada dalam masyarakat hendaklah memainkan peranan untuk menjadi warga yang saleh, warga yang bersih dari segi akal pemikiran, daripada perkara-perkara yang tidak berasas kepada ilmu yang benar, dan dia hendaklah membersihkan sifat akhlak yang buruk dengan berpandukan kepada kaedah-kaedah pembersihan jiwa yang dibuat oleh para ulama. Antaranya ialah seperti yang dibuat pada majlis pada malam ini, dengan kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang begitu berjasa besar dalam diri kita, sebab kita tak berfikir tentang kebahagiaan dunia sahaja, tetapi adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Saya berfikir itu saja, Ustaz, dalam tazkirah yang ringkas pada malam ini, dalam keadaan saya tidak bersedia sebenarnya, sebab saya nak mendengar daripada Ustaz yang pentingnya sebenarnya ialah dalam hidup ini ialah amalan. Kita boleh mendengar ceramah ni dalam YouTube, naik kereta tengah jalan tu buka macam-macam orang ceramah dalam YouTube, siapa pun kita boleh dengar. Tetapi yang paling penting ialah kita dengar dan dia menjadi amalan hidup kita. Amalan hidup kita, misalnya kita bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kecintaan itu sekadar kita hanya terbayang begitu saja, ataupun kecintaan itu ialah mendorong kita untuk selalu berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja, qada itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.